Okey. Dah. Okey, Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Khabar Doktor hari ni? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Doktor sebab sudi luangkan masa untuk perbincangan pagi ni. Okey, Doktor, tak hampa buang masa, saya nak tanya ada satu soalan lah saya nak tanya pada Doktor. Okey, apakah perbezaan antara program Head Start dengan program Montessori? Dalam pendidikan awal kanak-kanak lah ya. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kita fokus kepada kanak-kanak. Okey, sebenarnya ada banyak program awal kanak-kanak ni kan. Head Start, Sure Start, apa tu Montessori kan. Apa ni dia macam mana tu. Apa ni banyak lagi lah. Tapi hari ni kita fokus kepada dua sajalah. Iaitu Head Start dengan Montessori ya. Saya mulakan dengan Head Start dulu ya. Head Start ni ialah satu program ya, program awal kanak-kanak yang diasaskan oleh US lah, di US. Dia tujuan dia punya program ni ialah untuk membantu kanak-kanak yang kurang beruntung ya. Dia panggil keluarga yang kanak-kanak datang daripada keluarga yang kurang beruntung. Dalam bahasa Inggeris dipanggil disadvantaged children ya. Siapa kena beruntung ni? Banyaklah, ada banyak ciri-ciri dia lah. Tapi kita sebut yang kita ni lah. Di antaranya ialah kanak-kanak miskin ya. Miskin, kanak-kanak yang datang daripada keluarga luar bandar. Lepas tu kanak-kanak ibu tunggal, bapa tunggal. Lepas tu macam kanak-kanak daripada yang anak-anak pekerja asing, macam tu ya. Kalau dalam negeri di negeri orang putih dia panggil minor group. Minor group artinya kumpulan kumpulan kecil, komuniti kecil. Misalnya kalau duduk dalam dia orang ni macam dalam satu kawasan banyak orang putih, itu kawasan yang ada macam non-white lah, macam tu. Macam tu. So macam satu pun macam kata keluarga Pakistan, sikit je dia orang tu situ. Tu dia bagi macam tu. Itu ya. Lepas tu dia punya tujuan dia tu ialah dia panggil untuk school readiness. Sebenarnya artinya dia nak menyediakan asas-asas mereka kanak-kanak untuk menjadi asas untuk memberi pengetahuan, kemahiran sebelum dia pergi ke sekolah rendah. Lah ya, macam tadika kita lah ya. Sebab tu bisa tadika tu kita betul-betul menyediakan kanak-kanak tu. Sebab tu bila tak boleh baca orang marah kat sekolah kan. Dan ke sekolah rendah baca pun tak boleh. Dia sama juga macam kita lah ya. In fact program Head Start ni kita dekat Malaysia ni kita tak ada Head Start. Kita guna macam kurikulum permata. Kurikulum permata tu asas dia ialah Sure Start. Sure Start tu di UK ya. Sure Start di UK. Sebab program Sure Start di UK tu dia base kepada Head Start lah. Dia tengok contoh kejayaan Head Start ni membantu kanak-kanak taska kanak tadika. So dia ambil contoh tu. Kita pula Malaysia kita ambil pula daripada UK, kita ambil Sure Start. Jadi kurikulum permata ya. Kita permata tu ialah asas untuk anak-anak kecil. Sebab kita start daripada zero kan. So di mana dia buat Head Start? Head Start ni biasanya dia program diadakan di satu komuniti lah. Dia panggil community program ya. Kalau dia buat tempat ya. Dan dia memberi fokus kepada 4 aspek ya. Yang pertama ialah pendidikan ya. Berfokus pada pendidikan ya. Iaitu menyediakan pengalaman pelajaran untuk membantu kanak-kanak berkembang dalam aspek, dia ada 3 aspek. Aspek intelek, sosial, emosi ya. Intelek, sosial dan emosi ya. Lepas tu dia juga menyediakan program kesihatan ya. Kesihatan tu seperti macam dia bagi vaksin ya. Vaksin. Ada vaksin untuk macam sekarang ni kita vaksin COVID kan. Dulu kita pun ada kan dekat sekolah-sekolah
yang kita ada vaksin yang ada taun dulu. Ya. Itulah. Lepas tu dia juga pergigian, tahu? Ya. Kita buat lah. Mata Pergigian. memang ada. Mata Lepas tu perubatan. Lepas tu perkhidmatan nutrisi. Lepas tu Makanan. makanan. Sebab itu dia bagi talk dekat parents tentang macam mana makanan yang sihat. Kemudian dia buat screen perkembangan kanak-kanak. Tahu dia screen kan, maksudnya situ macam dia nak tengok kita kan ada milestone kan. Ya. So dia nak tengok kalau macam peringkat ni, kata kalau budak-budak sampai 2 tahun tapi tak boleh lagi nak cakap. Tak sampai lagi milestone dia. Contohnya tu, kita boleh refer kepada dia orang datang buat screen macam tu ya. Kemudian juga dia juga buat screen masalah kesihatan. Yang tu ialah perkembangan ya, developmental screening of for children development ya. Yang ni dia juga buat screen tentang masalah kesihatan kanak-kanak. Tu dan juga yang ketiga ialah pelibatan ibu bapa. Head Start ni betul bapa sangat aktif ya. Sebab tu dia punya pelibatan dia tu dia start daripada dia ada ibu bapa yang boleh jadi member ya, menjadi ahli dalam lembaga taska, lembaga tadika. Di sini dia orang boleh membuat keputusan dalam pentadbiran taska tadika. Kemudian dia juga ibu bapa juga melibatkan diri dalam kelas. Betul. Macam tu kita guna dalam permata kan? Ya, dalam permata. Ya. Macam contoh saya pergi ke UK ya, saya pergi ke UK, saya pergi ke Manchester. Jadi saya nampak parent datang, parent mengajar cerita pada kanak. Ya. Macam tu ya. Lepas tu kemudian ibu bapa juga melibatkan diri dalam bengkel. Ada bengkel ya. Ibu bapa juga melibatkan dalam program sukarela. Itu dia punya active involvement. Perlibatan sangat aktif oleh ibu bapa. Keempat ialah perkhidmatan social service dia panggil, iaitu memberi sokongan kepada keluarga ya. Maksud itu ialah dia memberi latihan-latihan pekerjaan juga kepada ibu bapa ya, kepada ibu bapa. Kepada macam satu kawasan yang kita ada macam minyak use, banyak muda-muda yang tak ada kerja, dia bagi latihan juga. Lepas tu dia juga misalnya masalah perumahan di situ, dia pun involve kawasan kan. Kawasan perumahan, dia orang tolong. Apa jugalah keperluan keluarga tu. Maksud sebab dia punya bidang dia tu sangat luas. Bukan hanya dia fokus kepada pada pembelajaran saja ya. Kemudian kita tengok apakah untuk anak-anak dalam tu perkhidmatan dia tu dia beri pada bayi ya. Ini kalau kita cakap tentang pembelajaran, dia beri perkhidmatan pada bayi kan, infant ya, bayi. Lepas tu anak tatih. Lepas tu dia juga berkhidmatan pada ibu mengandung. Ibu mengandung pun buat. Dia tak macam sure start pun macam tu. Kalau kita betul-betul sure start tu, sebab saya pergi ke UK kan. Saya memang saya pergi ke Manchester tu, saya tengok dia memang macam dia bagi urutan kepada macam ibu mengandung kan, dia bagi dia bagi nasihat kepada ibu mengandung. Maksudnya dia tak fokus hanya pada kanak-kanak apa semualah, maksudnya dengan ibu mengandung daripada mula. Dia punya penyediaan untuk anak-anak ni start ibu mengandung lagi dia dia bagi tahu mengandung kan, makanan nutrition untuk ibu mengandung apa benda, macam mana senam ibu mengandung ya. Lepas tu bila dah lahir pun dia akan bagi contoh macam mana konsep urutan. Tu ya. Kemudian dia juga maksud itu ialah dia makna maksud itu kita biasanya kalau kat sini kita boleh lepas dah macam ibu permata kita dah ambil budak dah lahir kan. 0.4 kan. 0.4 ya. Kalau permata dia tak ada, dia ambil satu saja setahun ya. Tapi permata punya program is zero. Kita start zero, mana budak tu dah lahir. Kan, born situ dah lahir ya. Dia tak. Daripada awal lagi ya. Kemudian kalau kita tengok dia punya, kalau orang tanya apakah dia punya program dia dipanggil, dia ada tiga program dia. Dia panggil home based learning. Kita buat ya. Maksudnya situ
kat Malaysia pun kita dah buat macam tu dah. Artinya hantar anak-anak ke rumah, kan? Latihan kepada kata cikgu lah, kalau macam dia nak buka home based learning, dia nak ngasuh anak-anak kat rumah, kita ada bagi tanya ni kita ada latihan macam ni. Malaysia pun dah buat macam tu dah. Kemudian dia punya program lagi, dia juga ada program separuh hari. Ada juga program 1 hari, ya. Tapi dia punya syarat dia, kalau ikut dia punya program ni, separuh hari ke 1 hari tak kisah. Yang penting dia mesti ada amount, apa kita kan, jumlah masa yang didahakkan. Mesti ada berapa masa dia bagikan sebelum budak tu pergi ke sekolah rendah lah. Okey. Dia punya fokus dia pada kanak-kanak 0 hingga 5 tahun, ya. 0 hingga 5 tahun. Itu dia punya itulah. Okey. Sekarang kita cakap pasal Montessori, ya. So kalau kita tengok kan, program Montessori dengan program apa ni, dia sangat berbeza lah, jauh. Sebab Montessori ni dia fokus kepada budak tu, ya, individu, kanak-kanak tu, dia fokus kepada kanak-kanak, ya. Dia tak fokus macam ni, dia fokus kepada komuniti. Because dia start pada komuniti. Montessori ni maksudnya fokus pada kanak-kanak tu saja. Mau pada kanak-kanak kalau ni, ya. Sebab tu kalau kita tengok, ya, ini kita tak boleh bincang banyak, ya. Yang kita masa sikit je, so kita fokus prinsip dah lah, ya. Kita ambil kepada prinsip, ya. Dia actually dia punya puasa Montessori ni, dia punya falsafah dia ialah dia kata dia melihat kepada keunikan, unik, ya. Setiap kanak-kanak tu dia unik, dia berbeza daripada kanak-kanak lain, ya. Sebab tu kita kata individu punya dia memberi perhatian kepada kanak-kanak tu supaya kanak seorang yang berbeza daripada kanak-kanak lain, ya. Kita tengok, ya. Hari ni kita bincang tentang dia punya itulah, dia punya prinsip dia, ya. Pertama dia kata respect for the child, artinya menghormati kanak-kanak, ya. Kanak-kanak tu dia kata sini menghormati kanak-kanak. Setiap kanak-kanak dia pertama dia bebas memilih, kan. Kita kalau kat cikgu masuk kelas, mesti ikut je, dia tak. Dia give freedom, ya. Mana kanak-kanak tu bebas memilih. Yang kedua bebas bergerak. Montessori punya taska tadi ke dia luas, kan. Dia punya space tu yang budak-budak boleh bergerak sana sini. Dia tak kompartmen, kan. Dia tak dia luas gitu. Open, dia panggil open, ya. Lepas tu kanak-kanak dia memperbaiki kesalahan diri sendiri. Maknanya ada self correction. Dia sendiri kena baiki. Lepas tu, ya. Nanti kita ceritakan macam tu. Lepas tu dia buat kerja ikut dia kemampuan dia, ya. Maksud dia macam mana, macam kita kata tadi, baiki kesalahan sendiri. Maksud situ sebab tu bila dia sedia, dia panggil nanti kita akan bincang tentang saya panggil prepared environment. Artinya dia menyediakan persekitaran yang kanak-kanak itu buat aktiviti, kan. Sebab tu dia pergi ambil apa yang dia nak, dia ambil. For example, kita ambil kalau dalam Montessori ni dia Pink Tower. Pink Tower? Biasa dengar jugalah. Pink Tower tu ialah blok tau, blok. Blok tu dia berwarna merah, ya. Kemudian blok tu dia ada blok daripada yang besar, sederhana, kecil. Apa yang paling kecil? Dia panggil tower. So budak tu akan ambil blok tu, dia akan susun daripada bawah, daripada besar naik sampai kecil. Tapi kalau dia susun salah, dia susun kecil dulu sebab dia very free. Dia so free, budak tu sangat dia bebas. Dia susunlah sendiri dia. Cikgu ni dia hanya tengok je. Cikgu ni kita observer, dia panggil. Cikgu dia merhati dan dia juga dia panggil facilitator. Jadi dia menyediakan alat. Budak tu buat. Dia tengoklah budak tu. Kalau dia susun daripada bawah dulu, benda tu akan jatuh. Kan? Bila jatuh dia akan ambil balik, susun balik sampai dia berjaya. Cikgu tak akan buat apa-apa. Dia panggil auto education. Artinya dia sendiri yang belajar sendiri. Dia correct, dia betulkan apa salah. Jadi susun balik sehingga dia dapat tahu tu berdiri ni.
Sebab tu dalam konsep dia dalam konsep Montessori ni dia menggalakkan concentration, ya. Penumpuan. Perlu. Kalau tak tumpu tak boleh lah. Yalah. Dia more tu. Kemudian dia panggil yang kedua ialah observer mind. Observer mind artinya kanak-kanak tu dia anggap kanak-kanak tu dia kata macam sponge tau. Fun. Sponge artinya kan sponge dia resap kan. Serap. Serap dia pergi serap, menyerap kan. Sebab tu dia kata sini dia kata otak kanak-kanak seperti sponge, ya, menyerap apa saja, ya, yang didapati di dalam persekitaran, ya. Maksudnya situ sebab tu kita kalau macam Montessori nakkan kita macam juga kalau kita belajar tentang Vygotsky. Ingat tak Vygotsky? Ingat. Itu pun dia motu culture kan, artinya budaya. Konsep budaya lah. Maksud situ maknanya budak-budak itu dia belajar daripada budaya dia. Dia serap, ya. Kalau maksudnya dia tengok tiap-tiap hari benda tu baik kan. Kalau Taska Tadika. Kalau mau ada tiap-tiap hari baca buku kan. Baca buku cerita kat dia. Ataupun tengok asyik baca. Dia akan tengok gitu. Dia sukalah reading kan. Tapi kalau kita suka tengok cerita Hindustan. Maka dia pun cerita Hindustan lah juga. Sebab dia serap. Dia melihat apa yang dia nampak. Sebab tu kalau cara kita bercakap dengan anak-anak kita kan. Kalau kita bercakap secara lembut maka lembutlah dia. Sebab dia serap, dia ikut. Dia ada persekitaran dia. Kemudian selain daripada itu kita tengok juga sensitive period. Sensitive period artinya kanak-kanak dia ada masa sensitif. Sensitif dia kan. Contoh masa kita tengok sebab kalau Montessori kita ada letak alat-alat situ. Jadi budak tu akan pergi main alat tu. Main alat tu. Contohnya macam ni, ya. Dia baby lagi actually kan. Saya dulu masa saya sekolah saya cikgu kan. Jadi saya kena buat persediaan mengajar malam-malam. Tapi saya ada juga anak. So takkan bagi maid jaga anak kita malam-malam. Jadi kita letak atas frame. Tu anak frame dia panggil. Letak anak tu kan baby macam 6 bulan. Letak dia. Jadi bila kita letak gitu dia bising. Saya duk buat ni persediaan mengajar kan, nak mengajar esok biasa. Dia mengajar. Saya pun akan bagi kertas kat dia. Dia bagi kertas, dia ambil kertas tu, dia akan ponyok gitu kan. Lepas tu dia campak kertas tu. Dekat kita nak marah kat dia. Kita tak boleh marah. Dan dia pocok-pocok, kita kutip balik kertas tu. Bagi buat dia. Ponyok-ponyok balik. Actually, bila kita, kalau macam tak tu, kita marah lah. Camuk-camuk habis kertas kita. Tapi actually pada dia buat kerja kan. Sebab bila dia perkembangan motor halus dia. Dia buat macam ni dengan kertas tu kan. Lepas tu dia suka bila kata bunyi kertas tu bunyi kan. Maksudnya konsep tu. Sebab tu dalam konsep Montessori ni dia gunakan konsep sensory. Deria. Alat-alat macam kita tengok alat-alat Montessori dia lebih kepada konsep deria lah. Dia konsep deria ni bukan kita kalau deria ni kita mengajar perkembangan deria kan. Tak. Dia even kalau dia ajar tentang writing kan. Boleh. Bila menulis tu dia pun guna konsep deria. Sebab dia akan bagi macam salah satu daripada alat-alat ialah kertas. Dia panggil dia lukis macam tulis A, B, C semua. Dia akan macam apa dia panggil yang tabur-tabur tu dia bagi kesat. Dia tabur-taburkan macam apa kita panggil dia pasir. Kertas pasir. Kertas pasir tu boleh juga. Maksudnya dia tulis A tu dia ambil kertas pasir dia akan tulis A tu dengan kertas pasir. Jadi budak tu akan gunakan tangan dia akan macam tu. Buat bentuk. Buat bentuk tapi guna kertas pasir. Ataupun kalau macam cikgu yang tu saya kata tadi lah dia buat tulis tu, lepas tu dia taburkan bukan mana benda kecil-kecil tu kan. So dia dia tabur supaya benda tu kesat. So budak tu akan sentuh macam tu. Dulu masa saya ngaji Mesti Melayu memang salah satu daripada tugasnya dia orang kena buat tu. Buat alat-alat yang dibuat dari bachelor Mesti Melayu dulu. Saya juga memang mengajar ni lah. Lepas tu dia ada konsep freedom of movement kita bincang tadi lah. Ya. Kanak-kanak bebas bergerak, lepas tu pilih aktiviti sendiri. Ya.
ikut minat. Lepas tu kemudian dan pembelajaran multidisiplin dia aktif. Dia aktif kan. Betul. Pergilah sana-sana kita tak kisah ya. Lepas tu dia kita self correcting. Macam tadilah. Self correcting ataupun dia panggil auto education. Artinya dia sendiri ajar diri pak cikgu dia ya. Kemudian dia punya alat dia tu ikut keperluan kanak-kanak lah. Ya. Macam kita kata kalau kita konsep macam katakanlah macam even kalau dia buat blog pun, kalau kita macam dia buat blog tu pun macam ikut anak-anak baby ni lah. Tapi bukan dia tu macam budak kecil dia ambil blog, dia akan pegang blog kan. Dia akan pusing macam tu. Budak yang besar sikit dia ambil blog, dia tak buat macam tu, dia akan susun kan. Sebab tu cikgu kena tahulah perkembangan kanak-kanak tu. Kalau macam kita budak kecil, blog dia kena besar. Kan? Yelah, sebab takut dia masuk mulut kalau blok yang kecil-kecil kan. Dia boleh pegang kan. Lepas tu kalau besar sikit, blok tu banyak sikit kan. Lepas tu macam kita lebih kurang ingatlah macam Probel Probel pun digunakan blok juga kan. Sehingga bayi pun digunakan blok. Tapi kalau macam Probel dia start daripada bayi, umur 3 bulan tu dia akan buat blok tu daripada macam bola yang bulat tapi daripada bulu. Budak boleh pegang macam ni. Montessori pun motor blok juga ya. Ataupun itulah yang kita di antara satu ialah yang paling popular dia ialah King Tower tu lah. Ataupun satu tangga. Tangga tu ada 10 dia step, dia panggil gitu. Start daripada dia buat 10 tangga tu, dia start daripada budak akan ni dia susun jadi tangga pun juga salah dia lah ya. Kemudian kita tengok dalam Montessori ni tadi prepare environment kita cakap dah tadi ya. Lepas tu kita intrinsic motivation dipanggil. Ya, artinya motivasi dalaman sendiri dia. Dia okay? Macam tu ya. Kemudian konsep independence lah, nak berdikari. Berdikari. Itu sebenarnya kita memang patut ajar anak kita tu berdikari kan. Betul. Sebab kalau tidak nanti dia duduk bergantung je kat kita. Dia konsep itulah. Lepas tu kita ada macam tentang konsep auto education. Itulah kod dulu kod lah ni kan. Okay. Cuma ada satu soalan lah doktor, macam tiba-tiba rasa macam nak tanya pula. Macam kita kat Malaysia ni, kita memang tak tetapkan ke kita follow kurikulum apa. Maksudnya macam pemata dia memang akan follow macam Headstart kan. Maksudnya kalau kata macam tadika lain, taska lain kat Malaysia, maksudnya Malaysia memang dia tak tetapkan kita follow pada satu kurikulum saja. Maksudnya dia bebas ke? Terpulang pada agensi-agensi tu sendiri ke dia pun nak pilih kurikulum apa yang dia orang nak guna? Sebenarnya dia walau macam mana pun kita kena ikut kita punya, kalau macam untuk taska dekat Malaysia, kita kena ikut pemata kan. Sebab tu kalau siapa-siapa juga nak buka taska, dia kena pergi latihan pemata tu. Kena bayar RM900 tu. Ya. Dia under JKM sekarang kan. Under JKM tu. Memang kita ada syarat macam tu dah. Sebab kita ada pada masa dulu sebelum kita buat kurikulum permata, memang kita tak ada kurikulum khas untuk budak-budak 0 hingga 4 tahun. Sebab tu kita ada kursus KAK je. Ingat ada dulu sebulan. Kita boleh mengajar. Tapi bila kita dah ada taska, kita dah ada kurikulum permata, yang dibina oleh kerajaan sendiri. Apa nak buka taska mesti ikut kurikulum permata. Kurikulum permata berdasarkan kurikulum Shostat. Shostat tadi tu. Sebab tu kita dalam konsep permata ni kita ada program untuk ibu bapa kan. Pelibatan ibu bapa. Bapa macam kita kita ada apa ni, macam kata kalau nak buat program, kita nak buat lawatan, so kita ibu bapa kan. Yalah. Kemudian kata kita ada juga macam dalam permata kita galakkan home visit ya, melawat ke rumah. Betul. So macam kita ada masalah ya. Sebenarnya kalau melawat ke rumah ni sangat bagus. Saya tak semestinya tu. Saya ingat dulu saya pernah jadi penolong kanan setahun lah. Penolong kanan sebelum masuk Universiti Melayu. Saya banyak kerja jadi pensyarah maktab.
saya jadi pengukanan sekejap setahun, lepas tu saya masuk Universiti Melaya jadi pensyarah. So saya akan nampak dia punya, sebab saya punya sisi saya pun nak tengok tentang masalah disiplin kan di sekolah. So this I have ni lah. Jadi masa tu saya tengok masa-masa disiplin tau, ada budak tak datang sekolah tau. Cakap dengan saya cakap dengan cikgu disiplin, mari kita pergi rumah dia, kita apa masalah budak ni, kenapa dia tak datang ke sekolah kan. Bila saya mengajar perungkanan sekolah Datuk Hamzah, bila saya pergi tengok, rupanya budak ni dia ada masalah, bapak dia ni kahwin dengan orang Indonesia, jadi tak balik rumah. So dia seorang, jadi siapa nak ni mak dia, jadi dia terpaksa kerja. Dia kerja kat kedai, jual, tolong angkat-angkat ni, tonggas ni, hantar orang. Sesuatu dia tak tahu. It's not hobi kita. Yalah, baru kita tahu macam mana kehidupan dia, apa masalah dia sebenarnya kan bila kita buat home visit ni. Okay. Tapi kita bila kita buat permata ni, kita bukan hanya tu saja, kita tengok Montessori juga. Sebab tu alat-alat di kan kita gunakan. Kita banyak guna Montessori punya kan. Tapi program kita start, jadi kita campur-campur. Tapi kalau macam tadika kita guna yang kerajaan punya lah, kita tak boleh lari. Macam SPK. Mesti guna SPK. Mesti guna, tak boleh buat sendiri-sendiri. Kalau dia nak buat yang lain pun dia ada peraturan-peraturan dia. Okay. Penggunaan bahasa Inggeris banyak mana, kalau macam dia ada penggunaan bahasa Melayu. Kalau sekolah yang ada bahasa Melayu, berapa peraturan bahasa Inggeris. Kalau yang guna yang bukan bahasa Melayu, katakan yang gunakan Tamil ke benda ke, kan, berapa pula bahasa Melayu tu, bahasa Inggeris guna kat situ. Kita ada syarat-syarat yang tertentu lah. Okay, terima kasih doktor. Nak stop record. Okay, siap. Okay. Kintan. Okay.